Mari kita sambung. Saya saya akan ajar laju sebab yang ni tak masuk final lah. So untuk assignment dia, dan kalau nak detail boleh tengok dekat ni lah, dekat nota saya lepas punya video lah. Dan untuk latihan, untuk yang saya cuba buat latihan tu dalam untuk Coca-Cola Company, jadi buat kat rumah lah, kita kena hantar. Okay. Yang ni lah operating return on asset. Yang ni lebih kepada kita nak melihat keuntungan berdasarkan aset. Okay. The question focus on profitability of the asset. Of the asset. Maksudnya untung saya kat berbanding dengan aset. Contohnya kalau aset, contohnya kalau company mesti ada apa? Company mesti ada aset. Kalau nak untung mesti ada harta lah. Contohnya kalau company tu jual pakaian kan, dia ada mesin jahit. Bukan jual pakaian, maksudnya perusahaan untuk membuat pakaian kan, mesin jahit lah, banyak mesin jahit contohnya. Jadi banyak mesin jahit, banyaklah untung. Tapi kalau kita banyak aset pun tapi tak digunakan aset, contohnya ada aset mesin jahit ada 100, hanya guna 20 saja, yang 80 terbiar, adakah ianya baik untuk company? So ini kita akan kaji operating return on asset, operating profit margin, total asset turnover and fixed asset turnover. Senang je. So yang ini ialah berdasarkan, semua ni adalah berdasarkan berdasarkan yang ni. Awak kena tengok table 4.1 Home Depot. Home Depot. Okey. Home Depot. Jadi untuk kita mulakan kelas ni, ini awak cuba dulu. Yang lain kita akan direct terus. So operating return, kebetulan pula dia tak ada jawapan kan. Formula dia operating return on asset sama dengan operating profit bagikan dengan total asset. Awak saya dulu formula dia. So kita nak tengok pada Home Depot punya. So we want to calculate the operating return on asset, iaitu formula dia operating profit bahagikan dengan total asset. Okey. Operating profit bahagikan total asset. So kita nak tengok bagaimana jumlah aset tu. Kita ada total asset, adakah ia menjana operating profit yang tinggi, ataupun berapa persen daripada total asset menghasilkan untung. Berapa banyak untung ni lah, berapa persen. Contohnya aset RM100, untung awak RM10, itu kan 10% lah maksudnya. So awak cari formula, jadi berapa jawapan dia ni? Cuba awak tengok menggunakan yang ni, Home Depot ni. Operating profit dia berapa? Sekejap.
Betul, operating income ya. Operating income. Bagikan dengan total asset ini. Total asset yang 4125. Yang ni awak dapat tulis sikit figure ni betul tak? 5803 bahagikan dengan operating asset dia ialah total asset dia 40125. Okey, kalau boleh awak print lah yang ni boleh senang sikit tu awak ajar. Point dalam persen pun boleh. Kalau dalam persen awak kalikan dengan 100 boleh. Dapat berapa? Betul. 14 point. Tak payah. 1.14 point. 462, 14.5%. Okey. Dan seterusnya ialah yang ni saya terus boleh saya betul beri jawapan. Operating return on asset ORA indicate the level of operating profit relative to the firm of total asset. So yang plus point yang ni jawapan ni tadilah. Sorry. Ni jawapan dia. Betul lah awak kata 14. Betul kan ni? 0.15 ataupun 14.5%. Dan dia kalau nak dibandingkan dengan lower lebih rendah. Lebih rendah. Low. Saya cari juga apa macam mana nak pronounce low tu banyak sikit. Okay, so 10.6%. Okay. Dan yang ini formula dia lah tadi. Ni tak berapa penting lah. Kita tengok pada formula akhir nanti kita pergi. Kalau operating profit margin sama dengan tadi lah bahagikan total asset kan. Sekarang operating profit margin ialah bahagikan dengan sales. Okay. Kalau total asset, profit bagi asset. Asset tu maksudnya dia static itu kan, tiap tahun dia akan ada bertambah. Tapi kalau tengok performance pula, kalau nak tengok performance tiap tahun, kita melihat dekat income statement lah, operating profit bahagikan dengan sales. Cuba awak je semak je lah, boleh tak? Buat semakan tolong saya, betul ke tidak dapat saya ni? Iaitu operating profit ialah 5803, bahagikan dengan sales ialah 67997. M ialah million. Dia ringkaskan semua ni dalam million, juta lah, ataupun 8.5%. Nanti saya akan beri latihan dia. Latihan tu ataupun saya masuk dalam quiz lah. Okay. Coca-Cola Company. Okay. Untuk hari ni lah saya cuba buat. Tapi saya beri masa jugalah. Beri masa. Jangan risau. Okay. Seterusnya ialah total asset turnover. Total asset turnover maksudnya apa maksud turnover ni? Tulis situ boleh tak? Turnover ialah apa? Turnover ialah sales. Kalau ada perkataan turnover, mungkin baru bagi awal, ia adalah maksud sales. Okay? Turnover tu sendiri
baru masuk sale, jual. Ada yang, tapi dah jarang guna. Dulu ada turnover tu, tetapi menjadi pertikaian mungkin. Tetapi kalau untuk financial statement analysis boleh turnover, maksudnya dia bersilih ganti, ya. Maksudnya sale lah. Okay. Sale maksudnya bersilih ganti, maksudnya barang tu laku lah, kan. Kan. The ratio measure how efficiently a firm is using its asset. Maksudnya yang tadi profit, turnover. Yang ni lah sale pula. Dia tak tengok pada profit, okay? Dia tengok pada bila ada jualan, adanya sales. Okay. Jadi dia tak tunjuk kepada dia tidak melihat kepada ni lah, kepada untung. Dia melihat pada laku ke tidak laku, kan. Jadi sale bagikan total asset. Okay. So 67,917 bagikan dengan 40,125, iaitu 1.69. Maksudnya apa maksud 1.69? Awak tengoklah figure dia lebih besar. Sales lebih besar daripada total asset. Punyalah bagus, bisnes ni. So dia punya besar dia ialah, size dia lebih besar daripada asset ialah 1.69 kali ganda. Okay. Dan lebih besar lebih bagus. Okay. Dan seterusnya ialah fixed asset turnover. Fixed asset turnover maksudnya ni fixed asset. Daripada nama pun awak tahu fixed asset. So kita kena ambil figure fixed asset. So awak tengok lepas awak punya home depot, fixed asset ialah berapa, sale berapa, bahagikan sale bahagikan net fixed asset. Sale ni awak boleh tengok daripada awak punya income statement. Yang ini daripada financial, pada balance sheet, ataupun daripada balance sheet lah. Income statement, yang ini balance sheet ataupun financial performance. Okay, sale bagikan net fixed asset. Jadi kita akan tengok sale dia dengan fixed asset. Yang tadi kalau macam bagikan untung, and then bagikan dengan fixed asset, buat profit bagi fixed asset. So yang ni fixed asset turnover. Perkataan turnover tu ialah sale. Okay. So turnover kita boleh daripada perkataan sale tu. Sales bagian dengan fixed asset. Yang terbalik pula. So dia punya jawapan dia ialah 2.71. Sale adalah 67,997 bagikan dengan net fixed asset adalah 25,060. 2.71. Dan ada seorang lagi awak nasihatkan dia. Siapa ni seorang lagi, siapa belum? Syafiqah. Jadi Ustaz tengok awak nasihat je, jangan nasihat je lah, baik-baik, yang datang kelab ke, ataupun kalau dia ada masalah beritahu. Mungkin kita buat kelab masa lain ke, kita tak tahu juga. Kita boleh cuba. Okay. Sebab yang ni okey, tapi yang akan datang ni untuk lepas chapter ni, tu masuk final, tu memang saya wajibkan lah. So okay. And then 67, so yang ini ialah fixed asset turnover 2.71. Okay. Yes. Explain sikit. Contohnya awak punya assignment nanti, awak explain sikit lah. Awak tiru juga tak apa. Memang susah. Tapi awak boleh faham lah. So, ni awak faham lah. 2.71 kali ganda in sales for every single invested in fixed asset. Okay. Maksudnya, RM1 fixed asset. Contohnya 2.71 ni baru masuk 2.71 dengan bagikan 1, kan. So setiap RM1 net fixed asset akan menghasilkan RM2.71 sale. Itulah kan dia punya penerangan dia. Awak boleh faham dari sini pun boleh tengok. Okay. Seronok kita punya assignment tu seronok lah. Sebab awak boleh tahu figure dan boleh terangkan. Kalau tak, macam tak guna juga, kan. Okay. Yang ini dia punya jawapan-jawapannya. Ini tak payah lah. Ini tak payah awak buat dalam punya assignment lah. Ya. Ini dia dapat formula dia. Tapi mungkin yang ni boleh lah
Awak boleh buat ni. Home Depot ialah 14.5 and then 8.5 and then 1.69 but 2.71. So lower ni 10.67. Jadi yang paling tinggi ialah Home Depot. Kebanyakannya Home Depot kan. So ingatlah lower ni nama pun lower rendah. Home Depot tinggi semualah. Okay. Tapi ada yang okay, seterusnya ialah how is the firm financing its asset? Here we examine the question, does the firm finance its asset by debt or equity or both? We use the following two ratio. Jadi nanti dalam soalan kuis saya tak beri formula. Formula tu awak cari. Okay. Formula tu awak carilah. Okay. Here we examine the question, does the firm finance the asset by debt or equity or both? So yang ini kita nak tahu apa maksud finance. Finance maksudnya, adakah kita punya hutang itu, kita berhutang untuk membeli aset. Adakah kita atau kita nak beli aset, adakah aset yang kita beli tu ialah daripada kita berhutang ataupun daripada modal ataupun kedua-keduanya. Contohnya awak nak beli van mahal 80,000, tak ada duit. So awak guna macam mana cara dia? Sama ada cara hutang ataupun guna duit awak, modal awak. Itu maksudnya. So kita akan menggunakan debt ratio formula dengan time interest earn. Okay. Okay, debt ratio ialah formula dia ialah apa? Total debt bagikan dengan total asset. Nanti awak cuba tengok dekat Home Depot tu. Total debt dia berapa dan total assetnya berapa. Total debt maksudnya jumlah hutang. Okay. Jumlah hutang. So awak cari jumlah hutang. So tengok dalam awak punya ni. Dalam debt ataupun liability lah. Liability. Berapa liability dia, asset dia berapa. Saya terpaksa ajar cepat. Kalau lambat nanti awak terlupa. Saya cuba ajar cepat. Bila saya akan beri latihan. Dan saya kira yang ini kalau dia tak masuk dalam final. Sebab tu saya tak detail sangat. Okey. Total debt dia ialah 21,236 bahagikan dengan total asset 41,225. Total debt ni maksudnya current liability bahagikan dengan campur dengan long term liability. Semua hutang-hutang awak daripada outstanding liability lah. Debt ni ialah apa? Yang penting lah liability. Boleh? Alhamdulillah. So, cuba cari ni. Saya tak nak nunggu awak tu. Kata nanti tak habis. Okay. Time interest earn. So yang ini awak akan dapat ialah 53%. Apa maksud 53%? Jumlah aset awak ialah 40,000 dan jumlah hutang ialah 21,000. Maksudnya daripada aset awak berhutang sebanyak 50%. Daripada jumlah aset yang ada. Sekarang ni contohnya keluarga awak kan, aset dia. Tetapi jangan lupa rumah yang awak duduk tu, bapa awak mungkin dia buat pinjaman kan. Okey. Jadi itu jumlah hutang ni tinggal berapa baki dia. Jadi aset yang dia ada mungkin separuh daripada aset itu lah melalui pinjaman. Okay. Jadi total debt bahagikan dengan total asset. Jadi kalau kita tahu bahawa sini 53%, kita boleh tahu bahawa aset itu, awak ingat aset yang kita nak beli tu mungkin satu daripada apa tadi? Pinjaman. Satu lagi daripada apa? Duit sendiri ataupun equity lah, modal sendiri lah, bukan melalui pinjaman. So kalau kita 153% dari pinjaman, so beza dia
47% daripada equity. Jadi kalau contohnya, kalau kita tulis sikit lah, finance of asset ialah melalui dua. Satu apa? Debt kan. Yang kedua daripada mana tadi? Equity. Modal, equity. So debt ini kita 53%. Kan? Kita dah kira. So beza dia 47% daripada modal awak ataupun duit sendiri. Okay? Dah. Alright. Tapi benda ni memang peringkat master pun belajar lagi saya. Okay. Time interest earn. Apa maksud time interest earn? Time interest earn ni ialah time interest earn sama dengan operating profit bahagikan interest and expense. Kenapa kita sibuk sangat tentang interest ni? Sebab kalau contoh kita buat pinjaman, kita memang kena bayar interest. Besar juga interest ni, kadang-kadang 6%, kadang-kadang 10%. Besar. Kadang-kadang walaupun nampak 6%, dia akan menjangkau kalau dah 20 tahun, total jumlah semua, boleh jadi 100%. Awak pinjam 100,000, kena bayar 200,000. Jadi, ia membawa kesan yang besar. Sebab itu diharamkan dalam Islam membuat pinjaman sebab interest dia terlalu besar. Sebab dia kenakan lah kepada ni. Okey. Ini untuk kita belajar lah. Nanti akan datang kalau boleh. Ada company-company yang dia tak berhutang pun. Macam koperasi PPYB ni dia tak berhutang pun. Dia ambil modal daripada ahli-ahli dia, tak berhutang. Jadi senang, hidup senang. Okey. So, formula dia lah operating profit bahagikan dengan interest expense. Kita dapat untung bahagikan interest. So, kadang-kadang, maksudnya daripada interest tu boleh dapat untung sebenarnya. Macam bank. Okay. Macam company, dia buat pinjaman besar-besar, 100,000. 1 juta. Dan daripada 1 juta tu, dia berniaga betul-betul dapat untung. So, interest tu, 230 juta saja. Tapi dia punya untung, ialah 5 bilion, okey, ataupun 5,803 juta. 5 bilion, interest 530, besar interest, setengah bilion. Tapi untung dia 5,000, so 10.9 kali ganda. Okey, ataupun nearly 11 kali. Dan dia lebih daripada lower walaupun dia ni asyik jatuh company je kan, asyik kalah saja dalam dengan home. Tapi dia punya interest tak ada besar sangat. Itu pun kita nak tengok juga. Alright, kadang-kadang interest ni mengikat lah. Sebab itu awak kena hati-hati kalau nak buat pelaburan saham. Pelaburan saham. Contohnya kalau ada satu company, dia ni rugilah waktu pandemik ni. Dan tak mampu bayar tuntutan hutang dia. Tak mampu bayar hutang lah. Dia hanya mampu bayar certain percent sahaja. Okay? Contohnya 5% daripada hutang. Yang lain tak mampu. Memang tak mampu. Jadi kesannya bukan dia punya CEO dia. Kesannya pada pelabur owner tu lah. Itu kita kena hati-hati lah. Kalau kita nak melabur, sebenarnya kita pun ada dalam situ. kalau kita berhutang kan. Hutang ni memanglah disebut kalau boleh awak buat bisnes sendiri je lah. Tak payah hutang. Okay. Dan seterusnya, biasanya tengok tulis situ, interest kita bayar dengan cash. Profit itu termasuk juga cash dan hutang dan profit.
Dan kita tengok kita tengok kepada debt ratio. Kita tengok debt ratio hutang lower lagi bagus lah. Kalau macam home depot tinggi, dulu tinggi, time interest pun tinggi. So lower ni orang kata dia walaupun dia sebenarnya dalam company apa istilah company ni buat pinjaman dan untung pun tinggi, tapi yang ni dia lower ni kurang buat pinjaman berbanding dengan home depot. Sebab saya buat pinjaman juga. Okay. And then other firms managers providing a good return on the capital provided by the company shareholder. This is analyzed by computing the firm's accounting return on common stock shareholder investment or return on equity. Yang ini formula ni soalan keempat pula. Other firm managers providing a good return on the capital provided. Maksudnya yang awak sebut tadi kan, equity kan. Equity otak sikit. Equity maksudnya modal. Modal, awak tahu tak modal? Ramai tak faham. Kata majoriti tak faham. Modal ni maksudnya kalau kita nak mula berniaga. Mula berniaga, awak perlu modal kan. Itulah hari pertama berniaga tu modal. Cara basic yang paling mudah lah. Nak mulakan perniagaan perlu ada modal. Itulah modal ni. Itu modal ni. Lepas tu barulah dia ada jualan, income dan sebagainya. So modalnya, nak mulakan perniagaan, itulah modal ni. Contohnya modal duit, modal kenderaan, peralatan. Itu modal awal lah. Jadi, kita nak tengok yang ini lebih kepada tengok kepada modal dan net income lah. Kalau macam contohnya dalam istilah company, equity, modal itu sebenarnya melalui pembelian saham. Macam contohnya, awak ada company, orang membeli saham awak lah. Okay? Saham itu yang nama dia common equity, modal lah. Dan daripada modal yang telah dilaburkan oleh pelabur, berapa banyak untung bersih yang diperolehi. So yang ini formula senang je. Awak dapatkan net income. Formula dia apa? Net income bahagikannya awak tulis sikit lah. Return on equity, ROE. Return on equity adalah apa? ROE. Okay. Net income bagikan dengan ataupun net profit bagikan dengan total common equity. Jadi awak cuba tengok balik. Awak akan dapat net income bagi total equity ni dalam balance sheet. Awak cari balance sheet 18889. Dan awak akan dapat sebenarnya 17.7% adalah lebih tinggi berbandingkan lower. So sebenarnya yang ini nak tunjukkan bahawa ini semua ni sekular lah. Kita buat pinjaman, untung lebih besar. Itu kalau dapat untung. Tapi kalau buat pinjaman banyak tak untung. Ada juga berlaku, banyak berlaku Contohnya saya kat kapal terbang, dia buat pinjaman banyak kan. Tiba-tiba pandemik. Nak kena bayar interest tak mampu, semua tak mampu. Sebab berhati-hati dalam buat pinjaman. Sebab nanti kita kena bayar interest yang tak habis-habis. Okey. Yang ni formula dia apa? Dapat tak? Net income ni. Net income yang 3338 tu kat mana? Lower tak ada. Lower perbandingan je tak ada. Dia tak ada contoh boleh lower tu saya terlupa. Lower tu hanya perbandingan saja. Sebab nanti kalau tak ada
dia lebih serabut. Sebab tu nanti saya akan bagi soalan Coca-Cola Kalau untuk perbandingan nak tunjukkan dia punya, kalau macam ini, kalau compare ni mana bagus. Dia dah bagi jawapan siap-siap yang ni okey. Dan seterusnya ialah patut nanti saya pun lupa beritahu. Ni namanya return on equity, ROE. So kalau awak tengok Home Depot dengan lower, ROE dia, return on equity lah, ROE. Ni biasa return on equity ni biasa disebut dalam dibuat dalam ni Okey. Kita dah habis sebenarnya. Seronok Kita dah habis. Cuma saya akan awak cuba buat balik Cuba buat balik untuk latihan ni, untuk quiz. Saya akan beri yang Coca-Cola. Awak pun boleh buat jugalah. Sambil-sambil tu kita tutup kelas kita untuk Coca-Cola lah. So yang ini memang tak ada lah. Dan kita yang ni untuk pengetahuan saja. Kita boleh menggunakan we can use two approaches to answer. Contohnya, the funds manager creating a shareholder value. So kita akan menggunakan dua approach, iaitu market value ratio, economic value added. So P ataupun PE dan EVA. So price earning ratio kadang-kadang diberi dalam kita punya ni. Okay. Measure how much investor are willing to. Tapi sebelum kita habis ni, saya akan tunjukkan bagaimana nak buat assignment nanti price earning ratio sama dengan market price per share, earning per share. Yang ini biasanya tak ada dalam financial statement. Dia ada dalam dia punya nota tambahan lah. Sebab itu dia jangan dimasuk dalam assignment awak kalau tak jumpa Saya tadi awak jumpa kan, cari yang ni tak jumpa. Kadang-kadang ada juga yang nisbah yang tak jumpa. So awak abaikan lah. Yang boleh saja awak buat saya tak ada nak suruh awak exactly lah So price earning ratio sama dengan market price per share bahagikan dengan apa? Earning per share. Okey. Contohnya dia beri market price per share 36.77. Ni tak, yang awak cari pula tak jumpa ni. Earning per share lah 2.06. So market per share ialah, market price per share lah MPS. Earning per share ialah EPS EPS ialah earning per share. EPS. Ni biasa ada lah EPS. Market price per share yang ini awak kena tengok dekat Google lah. Biasanya berubah-ubah. Harga saham hari ini kan. Ataupun pada tarikh-tarikh tertentu awak boleh dapat market price harga saham. Ni harga saham. So 36.77 bagikan 2.06. Okay. So dapat 17.85. Investor are willing pay more for Home Depot for every lower per share compared to lower. 17.5 for Home Depot versus 16.9 for lower. So earning per share dia lah 2.06 tetapi harga dia lebih tinggi 36.7. Maksudnya bagus lah maksudnya awak jangkakan hanya 2.06 tetapi harga dia lah 36.77 daripada calculation earning per share hanya 2.06 tetapi harga saham lebih tinggi daripada earning per share yang telah dikira melalui kertas lah. And then price book ratio ialah market price bagi equity book value per share. Yang ni pun tak ada dalam income statement dan financial statement kan. So yang ni pun dah awak tak perlu masuk dalam assignment awak 36.77 bagikan dengan market price bagikan equity book value per share 11.64. So kalau lebih pada satu, indicate that the share are more valuable than what the shareholder actually pay. Maksudnya kalau lebih pada satu, maksudnya dia saham ni saham yang bagus lah.
yang menilai sebab ia lebih pada RM1 yang awak jangkakan. Okey. Economic value added EVA, yang ni lagi lah tak perlu awak ni. Ini memang susah lah. Yang susah lah awak figure dia. Shareholder value is created if the firm earns a return on capital that is greater than the best required rate of return. EVA tend to measure a firm economic profit. Dia lebih kepada economic profit rather than accounting profit. So accounting profit yang awak kira tu dalam statement. So operating return on asset bagi tolak cost of capital kalikan dengan total asset. Formula EVA dia formula dia yang ni lah. Kalau dia bagi soalan macam ni, sebab tu dia bagi soalan yang asing. Operating return ialah 14.5, total asset 40.125 billion, cost of capital adalah 10%. Okay. So akan dapat 1.14.5 tolak 10% kalikan dengan 40.125 billion. Okay. Yang ini tak ada lah, assignment tak perlu. Memang nak dapat cost of capital ni susah. Dia tak boleh. Ini lah economic ni. Return, expected return kan. 10%. Okay. So yang ini ialah Home Depot ialah 17.85. Lower ialah 16.9. So dua-dua besar untuk Home Depot lah. Okay, Home Depot mana biru dia menang lah. Dan yang ni last sekali, apakah had dia limitation gunakan financial ratio. Okay. Apakah had ataupun apakah dia punya keburukan lah financial ratio ni. Jarang ada dalam exam, tak perlu pun Ini menunjukkan ke mana mahal. Tapi nak kena cerita juga ya. Sometimes difficult to identify industry category or comparable peers. So awak kalau nak bandingkan dengan company, ia adalah berbeza-beza. Contohnya kalau macam IOI dengan Genting. IOI dia ada perumahan juga, tapi dia ada juga pelandangan. Genting dia ada perumahan dan dia ada juga apa? Hiburan. Jadi walaupun awak ada pada perumahan, tapi company tu ada yang lain. So susah nak kategorikan. The published peer group or industry branch are only approximate. Approximate maksudnya ialah hanya orang kata anggaran sahaja. Macam tadi anggaran kepada apa 2.3 itu tak ada yang tidak tepat. Industry average may not provide a desirable target ratio. Dan ada yang juga ratio-ratio yang tak ada. Accounting practice differ widely among firm. Amalan perakawanan tu berbeza antara company-company. Yang ini mungkin menggunakan kaedah FIFO untuk inventory. Yang tu LIFO. Berbeza amalan dia. A high or low ratio does not automatically lead to specific conclusion. Jadi kalau contoh high ratio, dia tak semestinya high ratio tu bagus. Maksudnya contohnya tadi margin ratio dia tinggi. Tapi ada juga bila dia rendah tu pun bagus juga. Okay. Contohnya interest kan. Time interest tu tinggi. Time interest tu rendah. Okay. So ada high or low ratio tak semestinya. Kalau terlalu rendah contohnya dalam contohnya duit banyak tapi tak buat pelaburan. Tu pun tak menunjukkan dia tu bagus lah. Say season may bias the numbers in the financial statement. Season maksudnya kalau contohnya hari season contohnya hari apa cuti sekolah. Sekarang berubah-ubah cuti sekolah kan. Jadi kena pula tahun cuti sekolah bulan 1, bulan 2. Sebelum tu bulan 12. So tidak berapa. Dia macam industri perhotelan banyak pada cuti sekolah. So pada tahun tu jatuh pula bulan 1. So bulan 12 tu tidak sebab tak cuti sekolah, rendah lah dia punya profit dia. Contohnya gitulah. Itu dia punya had. Okay. And then dia punya kita yang ini ialah yang ini dia punya jadi saya tengoklah untuk company, perbandingan company. So okay, itu saja. Ada satu lagi saya nak tunjukkan